Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam siri video tips bela diri yang dibawakan khas kepada anda oleh saya, Kamal Shah, daripada Pertubuhan Seni Silat Lentor Malaysia, PSSLM. Dan sekali lagi bersama saya pada hari ini adalah saudara Dris, yang mana kita akan tunjukkan pada hari ini dua tips bela diri, yang boleh anda guna pakai untuk mempertahankan diri sekiranya anda menghadapi serangan di luar sana. Okey, kita akan mulakan sebentar lagi. Tips hari ini ialah macam mana nak menangani apabila orang nak cekak baju kita, okey, nak pegang baju kita, tepuk dada kita. Macam mana nak mengelak apabila kita cuba mengatasi serangan yang datang daripada kanan dan kiri muka kita, pipi kita. Dan kita akan tunjukkan step by step macam mana caranya. Tapi sebelum tu tuan-tuan, untuk puan kena tahu bahawa kita apabila kita pergi ke mana-mana, kedai, pergi pasar raya, pergi pasar, kadang-kadang kita alpa, ya. Kadang-kadang kita alpa. Lara lah kata orang kan. Jadi bila kita alpa tuan-tuan, kita tidak sedar apa yang sedang berlaku di sekeliling kita. Jadi kita kena create awareness sendiri. Kita sendiri yang kena create awareness tu. Bila kita nak turun kereta, sebelum kita turun kereta, kita kena perhati dulu. Ada orang ke dekat situ, orang tu tengah buat apa, kan? Dan bila kita turun kereta, macam mana situasi pada waktu tu? Adakah kita tengok orang? Kita kena perhatilah. Perhati, bukan kata pergi jenguk begitu kan, tapi kita kena perhatilah. Mata tu kata orang kena liar lah. Kena liar lah, kena perhati kiri kanan, ya. Kita turun kereta, kemudian kita nak kunci kereta kan. Kita berjalan ke Merkit, ya, ke pasar, kita berjalan ke pasar raya, kita nak pergi kedai kuncit, whatever lah, kemana saja kita nak pergi, walau buat imah di stesen minyak sekalipun, kita kena peka, kita kena sentiasa awas, ya, mengawasi keadaan sekitar kita. Bila kita ada mengawasi keadaan sekitar kita, barulah kita boleh membela diri. Kalau tidak tuan-tuan, apa yang akan berlaku ialah kita yang akan menjadi mangsa. Ini yang kita tak nak. Kita tak nak menjadi mangsa. Contoh tuan-tuan, apabila kita berjalan, ya, kita berjalan, tiba-tiba bila kita berselisih dengan orang tu, bam, tangan dia datang. Sedangkan kita tak tahu dia, kita buat biasa je. Kita jalan, kita tak perhati dia. Mungkin pada waktu tu kita sedang pegang handphone, kan? Kita jalan duk pegang handphone, duk chatting, duk tengok video, ya. Jadi bila orang grab, terutama perempuan yang pakai rantai emas, ya, bila orang grab rantai, apa yang akan berlaku? Duk jalan duk main chatting, kan? Habis, ya? Apa yang berlaku ialah dia akan ragut rantai, dia akan lari, kan? Dan kita terpinga-pinga. Banyak kaum perempuan begitu, bukan setakat terpinga-pinga, tapi ada yang jatuh, ada yang jatuh. Bila ditarik, disentap rantai tu, jatuh, terembah kepala, kan? Jatuh atas bahu, atau terterap, whatever, kan? So kita kena aware benda ni, kita kena sentiasa peka dengan sekeliling kita, mengawasi sekeliling kita. Bila kita berjalan, kita kena perhati orang. Kalau kita nampak ada orang dari depan ni yang sedang berjalan, ya, apa kata orang, berlawanan arah, kita nak ke sana, dia kemari, kita kena perhati dia. Kita tak tahu dia siapa, kita tak tahu dia ada niat buruk, kita tak tahu. Mungkin dia orang baik, tak kisahlah kalau dia orang baik. Tapi kalau dia ada niat yang mana kita tak boleh baca niat dia orang, kalau ada dia ada niat yang tak elok, kita akan jadi mangsa, kan? Macam juga tengah buat live ni kan, tak sangka kan, tiba-tiba pepeng.
Itu tak boleh buat apa tuan. Takkan kita nak bela diri pula dengan bunyi horn kan. Tapi nak beritahu, itulah benda ni. Kan? Itulah ceritanya. Itulah kisahnya. Okey guys. So macam mana kalau kita sedang berjalan. Kita sedang berjalan dan tiba-tiba keadaan itu berlaku. Ya. Okey, sekali lagi tuan-tuan daripada sini pula. Okey. Macam mana bila kita sedang berjalan tiba-tiba dia. Sebab kita tengah berhati tu ada macam kita pergi kadang-kadang kita pergi pasar raya. Dia ada troli tepi ni ataupun tray tepi ni. Banyak barang-barang. Kita tak perasan, kita duduk tengok. Orang duduk datang. Orang duduk datang. Jadi bila orang duduk datang, zap dia sambar. Habis tak boleh buat apa. Sebab tu jangan mata kita kena fokus kepada persekitaran kita. Okey? Itu nombor satu. Tip nombor satu ialah mata kita kena fokus kepada persekitaran kita. Kita kena biasakan main mata, orang panggil. Kita kena biasakan main mata dan kita akan tengok suasana di sekeliling kita. Barulah kita boleh mempertahankan diri. So kita akan buat, kita akan repeat satu daripada arah gini, satu lagi daripada terbalik ya. Dan video ini saya akan upload di YouTube. Okey, so kita tengah berjalan. Kita tengah berjalan, tiba-tiba zam, dia mari. So apa yang kita kena buat, kalau kita perhati, maka kita boleh buang tangan dia. Okey, sekali lagi ya. Kita buat angle ni dulu. Kita berjalan, tiba-tiba up, kita boleh buang. Sebelum tangan dia sampai, kita boleh buang. Sebelum tangan dia sampai, kita dah boleh buang. Okey? Ini dah. Orang panggil merancang lah ni. Kau orang nampak lah ni merancang tangan dia. Belum apa-apa lagi dah ni. Orang nak mencuri ni, orang nak mencuri ni, dia berjalan macam ni. Dia bukan ulur tangan dulu. Pelan-pelan gitu tak? Bagus juga dia buat gitu, kan? Tak ada. Dia tak buat slow-slow. Dia terus gentap, kan? Jangan kena mic sudah. Okey? Sekali lagi. Depan sikit. Okey. Okey bila kita berjalan, hop! Pasal kita perhati. Bila kita berjalan dengan orang, berselisih dengan orang, sebelum buat apa-apa, bila kita berselisih dengan orang, tangan mata kita ni kena perhati this side. Okey, dan kita kena nampak ni. Lepas tu jalan ni jangan duk melilau sana, melilau sini. Kita kena perhati tangan dia. Kita tak tahu dia siapa. Kita tak tahu niat dia apa. Kita tak kenal dia pun pasal dia pakai mask. Kawau betul pakai mask ni, kan? Jadi kita kata macam mana nak buat ni? Ya tak? So kita kena perhati. Daripada jauh lagi, bila sampai dekat, hop! Kita tengok tangan dia tu, silap sikit dia kena. Dia. Kita boleh terus ambil. Boleh terus buang. Ya, kita boleh elak dan terus buang tangan dia. Lepas tu tindakan susulan tu kena belajar tuan-tuan. Okey, saya bagi tips ni, tips nak lepas gini ya dulu. Ya. Dalam video kali ni, dalam live kali ni, lepas gini ya dulu. Lepas tu nak buat apa-apa, itu kena belajar lain lah. Ya. Okey. So sekali lagi tuan-tuan, kita buat dengan gerak perlahan. Gerak perlahan. Okey. Okey. Zap dia mari. Itu dia kita tolak. Lepas tolak tuan-tuan, kita boleh masuk. Kalau kita nak masuk, kalau kita pandai, kan, kita boleh masuk. Kita boleh pukul dia balik, kan. Ataupun daripada sini kita terus tolak dia. Atau daripada sini juga kita boleh tolak bahu dia. Kan? Pergi dia tuan-tuan. Bila kita tolak bahu dia. Dan macam-macam lagi kita boleh buat. Kita boleh masuk ke belakang dia. Kita boleh masuk ke belakang dia. Dan jatuhkan dia. Jatuhkan dia. Macam-macam yang kita boleh buat selepas itu. Tapi apa yang penting sekarang ni ialah bila dia masuk, kita terus. Kita terus. Bila dia laju, kita laju. Macam mana dia laju, macam itulah kita laju.
Bila kita perhati. Kalau kita tak perhati tuan-tuan, apa yang akan berlaku? Allah, habis. Jadi kita tak nak benda ni berlaku pada diri kita, terutama orang perempuan, tak nak benda ni berlaku pada diri kita. So, perhati video ni betul-betul, tengok banyak kali. Selepas saya upload di YouTube tu, tengok banyak kali. Dan tuan-tuan perempuan dapat sedikit ilmu yang bermanfaat. Harapnya ilmu yang saya bagi ni, tips yang pertama pada hari ini, harap bermanfaat bagi tuan-tuan dan perempuan di luar sana. Tips yang kedua. Hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam page saya ni, di bawah sana, ada saya upload satu, saya share satu video berita tentang 4 orang remaja, ya, 3 ke 4 orang yang bully seorang budak perempuan, ya, sama-sama perempuan. Kejadian berlaku di mana tuan-tuan tengok sendirilah kat bawah tu, ya, dalam page ni. Jadi benda ni berlaku tuan-tuan, bukan setakat budak-budak besar macam tu, remaja begitu, ya, dia kata 4, dia kata 5, tak tahulah. Bukan setakat budak-budak besar gitu tuan-tuan. Benda ni berlaku sejak di tadika, di taski, di pasti lagi. Dan perangai ni, budak yang suka bully orang ni, ya, perangai ni terbawa-bawa lah. Dia dah biasa bully orang, dia dah biasa berkena orang, dia dah biasa buat orang. Maka dia akan terus buat. Okey. Jadi, sebenarnya saya nak kongsi 3 hari ni. 3 hari ni. Yang kedua ialah bila orang tampar kiri kanan, dan yang ketiga ialah bila orang tolak dada. Ya? Okey. Jadi kita akan pergi kepada bully ni, tolak dada, pada tips yang ketiga pada hari ini. Tips yang kedua ialah macam mana kalau kita berhadapan dengan orang dan orang nak tampar muka kita. Sekali lagi kita akan buat 2 angle. Tuan-tuan bersabar sikit tengok. Okey. Bagaimana kalau tiba-tiba orang nak tampar muka kita? Okey. Ni cara blok dia tuan-tuan. Ni cara untuk blok dia. Kita kena guna 2 tangan, bukan 1 tangan. Bukan 1 tangan. Ini untuk kegunaan orang-orang yang dah pakar lah, dah belajar silat, dah belajar taekwondo, karate, aikido dan sebagainya. Dia ada cara dia lain lah. Kan? Saya gangguan internet tadi, dia gangguan internet tadi, ya. Tak maaf banyak gangguan internet, entah kenapa. Internet macam haram sekarang ni. Okey, so sekali lagi kita ulang. Kalau orang tampar, maka kita boleh buat begini. Dan kali ketiga, kalau dia tampar juga, kita boleh blok sini dan tolak sini. Ataupun kali ketiga, kalau dia tampar, blok sini dan tolak sini. Dan kita melangkah selangkah. Tolak dia. Itu tips yang kedua. Kita buat daripada angle sebelah sini. Sekali lagi, takut tuan-tuan tak jelas. Okay. So, bila orang tampar, blok gini. Blok gini, menghadap. Gini. Datang pula penampar kedua, op. Dan datang pula kali ketiga, contohnya. Ataupun tuan-tuan, terus pada kali pertama itu, ya, hop, tolak. Cepat-cepat. Sekali lagi, ya, tuan-tuan. Kita buat tangkisan dan kita buat tolakan. Tolak dua-dua tangan pun boleh. Tangkisan dan tolakan. Okey, sekali lagi tuan-tuan. Tangkisan dan tolakan. Okey. Tips yang kedua, tips yang kedua, kalau datang serangan daripada kiri kanan ke di kepala kita ni, sama ada dia nak pukul dengan kayu, sama ada dia nak tampar kita ke, dia nak tumbuk swing ke, nak tumbuk cowboy tu, orang panggil kan. Itu cara yang tuan-tuan boleh guna, boleh praktikkan. Berlatih di rumah. Ya. Saya nasihatkan, tengok video ni jangan tengok saja, tapi kena berlatih. Terutama pada para wanita, kalau tak boleh nak berlatih dengan suami, berlatih dengan anak. Berlatih dengan anak. Ya. Itu cara dia. Okay. Bila orang masuk, op, 1. Op, 2.
Macam juga yang tangan tadi, bila tangan dia nak grab, nak cabut, nak rentap rantai ke whatever, kan? Kita terus, kita gelik badan ni, okay? Kita buang tangan dia. Right? Baik. Tips yang ketiga ialah apabila orang tolak dada kita. Ni dia. Ni yang biasa berlaku dekat sekolah. Biasa dekat sekolah, budak darjah 1 pun kena, budak tadika pun kena, darjah 1 pun kena, kan? Tiba-tiba kawan dia datang tolak. Bila kita tak perhati, susah. Bila kita tidak bersiap sedia. Dia bukan saja kena perhati, awas, tetapi kena ada siap siaga tu orang panggil. Kena bersiap sedia. Sekejap tuan-tuan. Okey. Kena bersiap sedia. Saya ingatkan ada gangguan tadi, sorry ya. Baik, jadi bila kalau kita tidak bersiap sedia, apa yang akan berlaku? Orang tolak kita, kan? Orang tolak kita. Kita boleh jatuh. Anak-anak kita boleh jatuh. Yang ni, tolong bagi anak-anak tengok. Saya percaya ramai di luar sana. Yang anak dia, tadika ke, darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Budak sekolah rendah. Ramai yang mengalami benda macam ni. Sakit tuan-tuan kalau kena tepuk macam tu. Sebab orang tolak ni dia bukan setakat letak dan tolak. Dia tepuk kuat. Sakit anak kita. Balik mengadu. Oh gini. Kita nak marah. Ajar anak. Macam mana cara nak buat. Dia ada beberapa cara dan saya akan tunjukkan semuanya pada pagi ni. Pertama sekali. Elak. Bila dia tolak kita elak. Cara nak mengelak tu kita melangkahlah ke samping. Melangkah ke sisi ataupun ke samping. Tolak. Hop. Kita elak. Sambil kita elak, yang kedua ialah sambil kita elak, sambil kita tolak dia balik. Hop. Janganlah. Kita beritahu gitu kan. Kan. Sambil kita elak ke sisi, kita tolak dia balik. Hop, janganlah. Engkau ni. Tapi jangan tampar, jangan ajar anak tampar. Tolak cukup. Tolak dia balik. Okey. Ataupun bila kita duduk kiri, orang datang. Okey. Terus kau tolak mana? Sebab dada. Penonton tengok tu gelak. Yang ni aku tak cut tau, aku tak edit tau. Semua ni akan keluar dalam video. Okey, sekali lagi. Balik-balik dia buat macam tu, nak angkat tangan. Apa ni? Tolak terus gitu. Tolak. Okey, sekali lagi. Ni kalau orang tolak. Macam tadi juga, macam tips yang pertama, cara buang dia. Ataupun tips yang kedua, cara buang dia. Orang tolak. Dia. Nasib baik tak terpelanting sikit. Sekali lagi. Kita lah. Kita boleh buat macam tu. Kita boleh hajar anak kita untuk mempertahankan diri dia. Budak kadang-kadang nakal, jahat, whatever lah. Kita tak tahu what's going on dalam kepala dia. So bila dia serang, itu dia. Kita ambil daripada sudut sebelah sini. Okay. Ada saya tunjuk tadi. Tolak. Kita boleh buang macam mana tips yang pertama. Kita boleh buang macam tips yang kedua. Ataupun kita lari ke samping. Ataupun bila orang tolak dada. Tolak betul. Kita buang. Gitu ya kita buang. Sebaiknya sebelum tangan dia sampai. Jadi ini perlukan latihan. Perlukan latihan. Sebelum tangan dia sampai, kita dah buang. Pedih pedih. Tu aku tak beramal tu. Kalau aku beramal, berapi, berasap. Gurau tuan-tuan, gurau. Contoh. Baik. Jadi benda-benda macam ni lah yang kita serius tuan-tuan. I'm not joking here. You know, what I'm doing is basically to give you just simple tips. Macam mana nak elakkan daripada jadi mangsa lah. Senang cerita je. Jadi mangsa lah. Jadi pertama, jadi mangsa ragut. Yang kedua, jadi mangsa orang nak tampar, orang nak pukul kita. Dan yang ketiga, kalau orang nak tolak dada kita. So 3 tips hari ni saya dah kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan.
Saya harap tuan-tuan dapat manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini. Dan kalau tuan-tuan berminat untuk belajar lebih lanjut lagi, tuan-tuan boleh menghubungi kami ya di Pertubuhan Seni Silat Lintau Malaysia, Cawangan Kelantan, di Pasir Putih Kelantan. Di Kelang kita ada cawangan, di Kelang, Selangor. Kita ada cawangan di Nabawan di Sabah, kita ada cawangan di Pulau Pinang, kita ada juga cawangan di di Johor, di Johor ya. Kita ada cawangan di Pahang. Di Pahang tu ada 2 tempat, di Rompin dan juga di Bentong. Pahang, kita ada cawangan di Perak, di Ipoh dan Batu Gajah ya. Kita ada cawangan banyak tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan, nanti tuan-tuan boleh cari dalam Facebook ni FB page Pertubuhan Seni Silat Lintau Malaysia ya, dengan lambang dengan logo bucu 5 tu ya, gambar rimau tengah, bunga kapas dan juga tangkai padi ya. So itu perlambangan kami, bunga kapas dan juga tangkai padi, harimau di tengah. So, itulah tuan-tuan dan puan, untuk hari ini setakat itu saja. Dan bagi YouTubers yang menonton video ni nanti, consider to subscribe, like kalau berguna, share, like kalau suka, share kalau berguna. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa yang akan datang, dalam video yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.